الرحيم Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في Amin. عافية يا أرحم الراحمين Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى Amin. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Haikal. Okey. So untuk hari ini kita akan sambung kita punya PDPR. Okey, di saat-saat akhir. InsyaAllah dah tak ada dah PDPR dah lepas ni insyaAllah. Kan? Tapi insyaAllah kelas tambahan tu saya akan buat juga. Kelas yang hujung minggu malam tu kita akan buat juga. Okey, sekarang kita akan sambung iaitu masih dalam tajuk trigonometri. Sekarang nampak tak yang saya share? Nampak. Nampak. Okey. Masa saya share, awak nampak saya ke tak? Nampak. Nampak. Maksudnya awak nampak saya kat tepi Betul? Yes. Okey. Okey, jadi awak tengok dekat sini, okey, dekat contoh 15 daripada buku teks iaitu kita akan tengok untuk hari ini iaitu kita akan menggunakan masih menggunakan buku teks sama juga iaitu kita akan menyelesaikan masalah menggunakan kaedah graf. Sebenarnya menyelesaikan masalah ni sebenarnya nanti kita mencari bilangan penyelesaian. Apa yang dimaksudkan bilangan penyelesaian? Iaitu kita akan mencari titik persilangan. Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kaedah graf. Okey, lama. Kejap Nanti telefon balik kejap. Okey. Jadi kat sini dalam kalau dalam dia kertas 2 hari tu kan kita dah buat dah kan cara lakarkan graf trigonometri, ada sin, ada cos, ada graf tangent. Dan sebenarnya dekat graf tu biasanya ada 4 markah dan kamu akan diakhiri dengan menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kaedah graf. Okey, iaitu kita akan mencari. Sebenarnya kat situ kita lebih kepada mencari bilangan penyelesaian. Okey, biasanya kalau kita tengok nanti bila kita menyelesaikan kita akan cari nilai-nilai X. So kali ni kita menggunakan kaedah graf. Okey, jadi kita tengok apa yang dimasukkan menyelesaikan menggunakan kaedah graf. Okey, so awak tengok dekat sini. Okey, menyelesaikan persamaan trigonometri menggunakan kaedah graf. Okey, kejap hilanglah pula. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini dia kata pada paksi yang sama, lukis graf Y sama dengan sin 2X dan Y sama dengan X per 2 pi dalam julat kosong antara X iaitu kosong hingga ke pi. Seterusnya nyatakan penyelesaian bagi persamaan 2 pi sin 2X tolak X. Macam ni soalan dia. Iaitu kamu kena lakarkan dulu graf macam yang kita dah buat sebelum ni. Graf sin, graf cos, graf tangent semua kamu dah siap lakar. Jadi kita nak cari bilangan penyelesaian dia. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia menggunakan kaedah graf. Kaedah graf, Dia menggunakan kaedah jadual. Saya tak nak kamu menggunakan kaedah jadual. Kamu tengok saya menggunakan kaedah yang saya akan tunjuk sekejap lagi. So awak tengok dekat sini. Okey, awak tengok soalan kata Y sama dengan sin 2X. So kita akan lukiskan graf Y sama dengan sin 2X. Dia nak sampai ke pi. Seperti biasa bila kita nak lakarkan graf, apa yang kita buat adalah kita tengok kita punya A dengan kita punya B. Dekat sini A kita 1, B kita 2. Okey, A kita 1, B kita 2. Soalan dia kata Y sama dengan, kecil sangat sekejap Okey, Y sama dengan sin 2X. Okey, ini persamaan kamu. Dia nak daripada kosong sampai ke pi.
Okey, ingat. Saya ajar kamu tengok dia punya B. Saya ajar kamu tengok dia punya B. Okey, dia punya B ni apakah nilai dia dekat sini? B kita di sini adalah 2. Okey, B kita adalah 2. Jadi, bila kamu tengok B kita 2, maksudnya kita punya bilangan putaran adalah 2. Okey, jadi dekat sini A kita ialah 1. Okey. Lama. Ni kelemahannya bila saya guna kamera ni saya tak boleh gerak. Mikael nak mengaji. Okey, tengok saya lukis dulu, awak tengok dulu. Okey, ni tengok 1. So kita akan buat sini kosong, sini 1, sini negatif 1. Okey, 2. 2 untuk 2 pi. Soalan nak sampai pi. Bermakna saya buat satu putaran. Sin tu sin positif. So saya buat tanda macam ni, sin positif kita akan ke atas. So saya akan buat, okey. Sampai sini awak punya pi. So di sini adalah you punya pi per 2. Okey, settle. Itu graf sin awak. Tak payah guna jadual seperti yang ada dalam buku teks. Kemudian awak tengok dekat sini. Okey, soalan nak kamu buat graf y sama dengan x per 2 pi. Okey, dan y sama dengan x per 2 pi. Kejap dia orang masuk. Okey dah Okey, untuk awak tengok dia kata pada paksi yang sama lukis y sama dengan x per 2 pi. Kita buat x per 2 pi. Ini dia graf linear sebab x ke atas berkuasa 1. Okey, graf linear maksudnya saya akan buat, dia kata y sama dengan x per 2 pi. Saya buat jadual kosong, x, sini awak punya y. Saya ambil kosong, saya ambil pi. Saya gantikan x dengan kosong. Kosong bagi 2 pi kosong. Pi bagi 2 pi. Pi bagi 2 pi. Saya dapat 1 per 2. Jadi maksudnya kita punya garisan yang baru yang kita akan buat. Awak tengok saya guna warna merah. Garis merah iaitu pada titik 00 dengan pi setengah. Pi setengah di sini. Okey, jadi kita akan ambil pembaris. Kita akan gariskan. Okey, kita gariskan. Okey, saya gariskan. Okey, ini saya punya graf. Yang garis lurus. Jadi, ini yang awak dapat. Okey, sekarang kita tengok. Okey, soalan tanya kat sini. Seterusnya, nyatakan penyelesaian bagi persamaan yang itu. Jadi, kalau awak tengok pada awak punya buku teks, nampak? Sama tak dengan yang saya buat? Sama je. Tapi buku teks, dia menggunakan jadual untuk y sama dengan sin 2x. Saya tak nak awak gunakan jadual sebab kita nak plot. Kita bukan nak plot. Iaitu kita nak sketch, lakar. Jadi lakar tak perlu awak nak gunakan kaedah plot. Plot maksudnya titik demi titik kamu kena tunjukkan. Yang ini tak perlu. Okey. Jadi sampai sini awak tengok y sama dengan sin 2x dah dapat. Okey. Oleh kerana kat sini dia kata kan, dia nak cari bilangan penyelesaian. Awak tengok apa yang saya buat di sini. You tengok persamaan dibagi adalah 2 pi sin 2x tolak x sama dengan kosong. Jadi sebenarnya ini merupakan, awak tengok bila persamaan yang pertama dan persamaan kedua. Kalau kita gunakan kaedah persamaan serentak iaitu simultaneous. You tengok persamaan pertama y sama dengan sin 2x. Sekejap Hello? Ya? Ya? Ya betul. Sorry ya. Saya okey. Jadi dekat sini kau habis tergebelit-belit kau. Okey, jadi you tengok sini y you dapat kat sini 2 pi sin 2x
2x tolak dengan x. Jadi sebenarnya dia ni awak tengok persamaan pertama y sama dengan sin 2x. Persamaan kedua ialah y sama dengan x per 2 pi. Jadi awak tengok ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Ini y, jadi saya substitute. Bila saya substitute, saya dapat apa? Masukkan sini y. Jadi sin 2x sama dengan x per 2 pi. Jadi bila saya selesaikan, maksudnya saya nak jadikan dia sama dengan kosong, you tengok saya akan dapat, ni darab sana, you akan dapat 2 pi sin 2x sama dengan x. Jadi 2 pi sin 2x tolak x sama dengan kosong. Jadi kalau kamu tengok apa yang kamu dapat dekat sini, ini yang kamu dapat, kan? Ini yang kamu dapat dengan yang ada pada soalan. Sama ke tak? Sama ke tak? Hello? Sama kan? Jadi sebenarnya dalam peperiksaan biasanya yang ini tak diberi. Yang ini biasanya tak diberi. Kita kena bentukkan sendiri. Okey. Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat adalah kita nak buat persamaan garis lurus dia. Dan dalam kes soalan ini persamaan garis lurusnya dah diberi. Yang kita dah buat guna warna merah. Sebab soalan ini dia dah bagi dah. Persamaan sin dia bagi, garis lurusnya juga dia bagi. Biasanya garis lurus tu tak diberi. Okey. So sekarang sebenarnya dia dah bagi, so mudah. Jadi soalan dekat sini kalau awak tengok dah buatkan graf, dia tanya apa? Soalan tadi dia kata seterusnya dia nak kamu cari, dia nak kamu cari nyatakan penyelesaian. Apa maksud yang dikatakan nyatakan penyelesaian? Jadi kita tengok ada berapa titik persilangan antara graf sin dengan graf garis lurus. Jadi berdasarkan yang kita dah buat tadi dan daripada buku teks awak nampak iaitu dia sentuh pada 2 titik. Jadi kita akan tulis bilangan penyelesaian sama dengan 2. Awak tengok dalam buku teks dia tuliskan kat sini kan dia kata pada graf, daripada graf didapati bahawa penyelesaian bagi persamaan kosong, iaitu dia kata ialah kosong dan 0.046 pi, iaitu dia baca dia punya titik. Dalam peperiksaan SPM dia tanya bilangan penyelesaian. So bilangan penyelesaian kita akan ada 2. Iaitu apa? Merupakan titik persilangan antara graf garis lurus dengan graf sin. Jadi kalau dia nak nilai dia dekat sini, kita akan tengok dekat sini. Iaitu apa yang kita nak buat, kita akan cari apakah nilai dia. Jadi kalau dia plot, barulah kita boleh baca. Sebab kat sini dia plot, dia guna kertas graf. Baru kamu akan nampak apakah penyelesaian dia. Jadi awak akan bacalah kalau daripada graf. Sekiranya soalan kat situ plotkan graf. Kalau dia kata plotkan graf, maksudnya kamu memang kena buat ikut buat pada kertas graf. Tak boleh buat pada kertas yang bergaris macam biasa. Kalau soalan kata plot. Kalau soalan kata lakar, tak kisah. Dan sebenarnya kita tak pernah pun gunakan kertas graf kalau soalan itu lakaran. Kalau dia lakaran, jadi biasanya kita akan menggunakan you punya test pad sahaja. Jadi dekat sini, ini titik-titik yang dia dapat. So kalau awak tengok dekat sini, nampak dekat sini kita boleh baca nilai apakah dia punya nilai Y, iaitu pada paksi Y-nya apa, paksi X-nya apa. Tapi kalau kita plot, kita tak boleh baca. Saya dengar orang nak masuk tapi tak ada dah. So itu. Jadi kalau awak tengok pada soalan dekat sini, dia kata dia tanya penyelesaian. Tak boleh gerak lah pula. Sekejap ya. Sebab pada soalan ni pada paksi yang sama. Maksudnya pada satu paksi you akan buat 2 graf. So kita tengok soalan. Macam mana lagi soalan seterusnya. Sekejap ya. Lambatlah pula. Ini. Dia kata lakarkan. Sebab soalan lakarkan. Jadi bila dia lakar, tak payah guna kertas graf. Lakarkan Y sama dengan 3 cos 2X tambah 2.
Okey, 3 cos 2x tambah 2. Ini pun awak tengok. Ni dia buat ni kan nilai ni. Jadi bila dia kata laka, cuba ingat balik kaedah yang saya tunjuk. Kat sini 3 cos 2x tambah 2 3 cos 2x tambah 2. Okey, kita buat. Alhamdulillah. Y sama dengan, sekejap ya. Tak boleh pula. Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Okey. Bila Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2, graf dia graf cos. Berapa putaran? Berapa putaran? Hello, berapa putaran? Tak ada orang. Hello. Hello. 2. Lambat Lambat ke? Lambat Tak boleh. Delay. Betul. Delay, okey. Satu, 2. Okey, 3. Delay. 1, 2. 3. Lambat. Okey, kejap. Saya rasa saya tak boleh guna ni. Saya guna PowerPoint je lah. Saya tak guna ni. Sekejap Tak boleh lah. Dia lambat. Saya tak boleh betul. Lambat sangat. So kita saya guna PowerPoint je. So PowerPoint ni dia tak guna internet. Jadi bila tak ada internet tu dia... Apa tu? Oh ya, banyaknya. Apa jenis iPhone? Nanti korang punya telefon boleh berfungsi tak WhatsApp? Sekejap Okey, kita guna ni je lah. Okey. Kita guna PowerPoint saja. Okey. Nampak juga pusing-pusing kan? Okey. So ini yang tadi kita dah buat. So sekarang awak tengok soalan ini. Lakakan graf Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Okey, 3 cos 2x tambah 2. Okey, ini yang graf jawapan dia lah. Seperti biasa kita akan menggunakan kaedah yang pernah saya dah ajar kamu. So mula-mula kamu tengok pada nilai A dan nilai B. So dekat sini A kamu 3, B kamu ialah 2. Okey, A 3, B kamu ialah 2. Maksudnya kita akan buat graf cos. Graf cos kita adalah 2 putaran. Okey, 2 putaran. You tengok 2 putaran untuk 2 pi. Soalan kita cuma sampai pi. Bermakna saya buat 1 putaran. Okey, saya buat 1 putaran. Jadi graf saya pun buat yang warna merah. Okey, tengok saya buat warna merah. Jadi kalau tengok dekat sini 3. Maksudnya asal dia kat sini 3. Okey, kemudian kat bawah akan ada negatif 3. Kat sini adalah awak punya paksi X yang asal. Okey. Ataupun awak tengok. Masih ingat tak nak lukis ni? Nak cara lakakan graf? Masih ingatkah lagi? Masih ingat lagi? Okey, yes, ingat. Okey, aku nak tunjuk juga ya. Takutlah kok ada yang dah lupa ingatan. Okey. So awak tengok dekat sini, kita akan gunakan kisat saya tambah jap. Alamak. Saya tadi sebab saya prepare untuk gunakan apa nama? Gunakan apa tadi nama? OneNote. Sebab saya kata kod OneNote dah okey dah. Macam saya tahulah OneNote saya ni dia merajuk lah pula. Tak boleh pula. Tak boleh, tak apalah, saya gunalah PowerPoint. Okey. Jadi kalau awak tengok soalan tadi yang diberi adalah Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Okey. Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Okey, seperti biasa buat paksi Y, buat paksi X. Okey. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kosong.
Okey, saya dah kata kita tengok B. B kita 2. Bila B kita 2, maksudnya kita buat 2 putaran. Kalau kita buat 2 putaran tapi kita tengok soalan itu limit dia sampai berapa. Untuk soalan ini limitnya cuma sampai pi. Bermakna kita buat 1 putaran. Okey, ingat. Cos saya dah pesan kamu bila buat cos buat daripada kawasan negatif. So size dia dari sini, sini, next adalah di sini, lagi di sini. Okey. So graf cos. So atas maksimum, okey di sini minimumnya, di sini maksimumnya. So kita akan buat okey. Graf cos kita. Okey. Okey. Okey, itu. Okey, itu kita punya cos. Dan awak ingat, graf cos kita bermula daripada kosong. Bermakna yang ini saya padam. Okey. Lepas tu kita tengok seterusnya, kita selesaikan. Dia kata 3 cos 2x sampai pi. Bermakna di sini saya punya pi. Okey, tambah 2. 3 tambah 2, 5. Kosong tambah 2, 2. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. So, awak punya paksi X akan berada di sini pula. So, ini awak punya pi, ini awak punya kosong. Jadi, paksi X kita yang asal kita akan padamkan. Paksi X kita yang asal kita akan padamkan. Tu dia. Okay, so itulah graf awak. Okay, jadi sama dengan apa yang ada dalam buku teks. Cuma buku teks dia plot titik demi titik iaitu dia mencari nilai di paksi X dengan banyaknya. Jadi kita tak nak buat yang itu. Okay, settle. Awak dah siap lukis graf cos. Then awak tengok dekat sini. Pada soalan ini dia kata, okay, seterusnya tentukan bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian dia bagi dah. 3x cos 2x sama dengan x tolak 2, pi tolak 2x. Jadi dekat sini awak tengok kita ada 3 cos 2x. Kat atas ni awak nampak tak? So kita akan compare dengan apa yang di atas. Kat atas ni ini dia. 3 cos 2x. So kat sini 3 cos 2x. Bermakna 3 cos 2x, 3 cos 2x adalah y tolak 2. Jadi dekat yang saya bulatkan 3 cos 2x, dia adalah y tolak 2 sama dengan pi tolak 2x. Jadi persamaan kita y sama dengan pi tolak 2x tambah 2. Okay. Y sama dengan pi tolak 2x tambah 2. Itu adalah kita punya garis lurus. Okay. Jadi untuk buat garis lurus, okay, saya buat pada garis lurus ni saya buat dekat soalan graf yang ada pada buku teks ni. So tadi ni yang asal, jadi kita tak boleh padam dah. Sekejap ya, kenapa tak boleh padam ni? Tak boleh dah. Okay, jadi awak tengok ini kita punya persamaan kita yang baru. Persamaan kita yang baru di sini yang ini. Jadi kita buat jadual. Kita buat jadual X, Y. Ambil 2 titik dah cukup. Sebab apa? Sebab dekat sini dia adalah garis lurus. Okay, jadi awak akan dapat nilai dia. So kita gantikan saja X. X kita gantikan dengan kosong dengan nilai pi. Macam tu. Jadi kalau kita gantikan X dengan kosong. Okay, kalau awak tengok, gantikan nilai X kosong, masukkan dalam persamaan dan masukkan pi. Jadi kalau awak tengok 2X, ini 2X, maksudnya pi tolak 2X. X dia ganti dengan pi. Pi tolak dengan 2 pi. 2 pi tambah dengan 2. Okay, awak tekan kalkulator lah, awak dapat berapa nilai dia. Jadi kalau awak tengok dekat sini, ini yang graf saya buat tadi. Okay. Jadi awak nampak tak? Ini graf yang dia dapat. Jadi kalau awak tengok soalan ini sebenarnya, okay, tidak semestinya menggunakan garis lurus. Okay, sat, saya tersilap. Saya batal balik. Okay, saya ambil nilai kat sini lah. Awak tengok pada buku teks awak, soalan yang A. Sekejap Soalan A dia bagi y, soalannya y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. 3x cos 2x. 3x cos 2x pi tolak 2x. Sekejap Kat sini dia ada soalan dia dah belum? Okey.
3x cos 2x sama dengan pi 2x. Ini merupakan soalan daripada, awak tengok daripada atas. Daripada atas, soalan yang ini 3 cos 2x tambah 2. 3 cos 2x tambah 2. Ini 3 cos 2x kat sini. Dia kata tambah 2. Okey, awak kat sini kalau ikutkan pada soalan yang atas, awak tengok jap. Okey, ini untuk 3 cos 2x tambah 2 graf yang awak buat ini, graf cos. Untuk awak punya soalan A, sebab dia nampak sini 3 cos 2x. 3 cos 2x, so kita gantikan dia dengan y tolak 2. So kita dapat persamaan seperti ini. Ini yang kita akan lukiskan garis lurus. Cikgu, Ya, dia kenapa dia kat situ 3x cos 2x 3x. cos 2x, tapi yang kat persamaan atas tu 3 cos 2x je. Sekejap. 3. Oh, yelah sini tak ada x kan? Sekejap. So saya kena ubah yang ini. Allah Akbar. Cepat sangat dia punya klik tu. Sekejap. Mana dia tadi? Allah Akbar. Okey. Saya tak mau buat slideshow lah. Slideshow tu jadi dia lambat din. Okey, tengok Saya padam balik yang ini. Baru boleh padam. Okey. You tengok dekat sini. Okey, dia bagi kamu 3 cos 2x. Okey, okey, kalau macam tu, ini, so kita kena ubah. Tengok So, saya ambil, ini ada x kan? Ini ada x. Ini ada x. Sekejap Kena warna lain. Okey, soalan dia bagi y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Ini soalan asal, awak dah buat graf. Satu lagi dia bagi 3x cos 2x sama dengan pi tolak 2x. Okey, jadi saya nak jadikan sama yang atas ni. So saya akan dapat 3 cos 2x sama dengan pi bahagi x tolak 2x bahagi x. Okey, saya dapat 3 cos 2x sama dengan pi per x tolak 2. Boleh? Boleh tak? Okey, senyap tu boleh ke tak boleh? Okey. Tengok saya buatkan dekat muka surat yang baru. Awak tengok soalan ni, 1y sama dengan 3 cos. Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Okey, yang dekat soalan A dia bagi 3x cos 2x. 3x cos 2x sama dengan pi tolak 2x. Pi tolak 2x. Okey, tengok dekat sini. Saya tunjuk kamu. Okey, sekarang you tengok. Awak apa yang ada dekat persamaan pertama, kita gunakan persamaan serentak sebenarnya. So, Allah Akbar, kenapa tak boleh guna ni? Ni, awak tengok sini. Kan? Jadi, awak boleh samakan dia dengan yang ini. So, apa yang saya buat, ke atas ni, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua saya. Persamaan pertama saya, dia akan jadi y tolak 2 sama dengan 3 cos 2x. Nampak? Okey, sekarang awak tengok. Ini 3 cos 2x. Jadi persamaan kedua saya kena ubah dulu. Saya kena jadikan 3 cos 2x juga. Maka pi bahagi x tolak 2x bagi x. Iaitu saya nak hapuskan x yang ada dekat sebelah kiri ni. X ni saya nak hapuskan. Jadi saya bahagi x, saya bagi x. Maka saya akan dapatlah sebiji ni 3. Ni dia. Okey, jadi dapatlah 3 cos 2x. Dia adalah pi per x tolak 2x per x. Jadi dia adalah 3 cos 2x sama dengan pi per x tolak 2.
Okey. Sampai situ kita patah balik dekat yang atas. Yang atas tadi yang persamaan pertama saya dah ubah dia ni. Nampak? 3 cos 2x. Apa dia 3 cos 2x? 3 cos 2x adalah y tolak 2. So di sini y tolak 2 sama dengan pi per x tolak 2. Jadi y sama dengan pi per x tolak 2 tambah 2 habis. Jadi persamaan kita dapat pi bahagi x. Terima kasih pada yang bagi tahu saya ada x kat sini tadi. Saya tak perasan. Sebab tadi saya bingung. Graf ni bukan graf garis lurus. Okey. Dapatlah yang ini. Okey, ada soalan? Boleh tak? Nampak tak? Jadi awak tengok persamaan pertama iaitu graf yang kita buat graf cos. Okey, dan persamaan kedua yang diberi pada soalan A. Awak kena lakukan simultaneous. Jadi awak tengoklah. Jadi kat sini saya ubah dia jadi 3 cos 2x. So 3 cos 2x akan jadi y sama dengan y tolak 2x. Okey, 3 cos 2x adalah y tolak 2. Y tolak 2. So y tolak 2 adalah 3 cos 2x. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua, dia 3x cos 2x. Saya nak 3 cos 2x. Jadi, apa yang saya buat? Saya bahagi x, saya bagi x. Saya dapatlah 3 cos 2x sama dengan pi per x tolak 2x per x, iaitu tolak 2. Okey, so kita tengok. Yang pertama tadi, kita dah ubah. 3 cos 2x adalah y tolak 2. So, saya ganti dengan y tolak 2. So, y tolak 2 sama dengan pi per x tolak 2. So, selesaikan, you dapat y sama dengan pi per x. Clear? Clear tak? Yes. Okey, dah sampai sini kita nak tengok kita punya graf. Tadi kita dah buat graf kita yang ini. Kita ambil persamaan yang kita buat ni tadi, y sama dengan pi per x. Y sama dengan pi per x, awak tengok y sama dengan pi per x. Biasanya dia adalah garis lurus. Okey, biasanya dia adalah garis lurus. Tapi untuk soalan ini, awak nampak x-nya di bawah. Bila x-nya di bawah, dia bukan graf garis lurus. Dia adalah reciprocal graph. Graf salingan. Apa dia graf salingan? Graf dia yang ada curve macam tu. Atas satu, bawah satu. Macam tu. Itu kalau dia positif. Kalau negatif, dia berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Jadi bila soalan tu y sama dengan pi per x, seperti biasa kita akan buat dua titik x, sini y. Biasanya saya akan ambil titik x-nya kosong dan satu lagi x-nya adalah pi. Tapi dalam kes ini, kalau saya ambil x-nya kosong, awak tekan kalkulator, pi bagi kosong, you tak dapat jawapan. So, tolong ingat, bila kamu nampak x-nya berada di bawah, jangan ambil x kosong lagi. Okey? Awak jangan ambil x kosong. Sebaliknya, apa yang awak ambil, x dekat sini, nampak ni, x kosong ni tak nak ambil yang ini. Jadi, kita terus ambil pi ataupun pi per 2. So, saya ambil sini pi. Okey, saya akan ambil... Okey, sini pi, satu lagi pi per 2 dengan pi. Okey. So, saya gantikan dekat x. Okey, saya tak boleh ambil kosong. Sebab kalau awak tekan kalkulator, kan any number cannot divide by 0. So, you tekan kalkulator. X, pi bahagi x. X kita adalah pi per 2. So, kita dapat pi darab 2 per pi. Maksudnya kita dapat di sini 2. Satu lagi kita gantikan pi bagi pi ialah 1. Jadi untuk pi per 2, ini awak punya pi, sini awak punya pi per 2. Ini awak punya pi per 2. Jadi awak punya pi per 2, 2. Awak punya pi per 2 adalah 2. Awak punya pi ialah 1. Itu dia. Dan awak ingat, dia bukan garis lurus. Dia bukan garis lurus. So awak buat je lah lengkung. Macam tu. Okey, jadi kat sini bilangan penyelesaian ada 1 sebab dia sentuh pada satu titik sahaja. Okey, ada soalan? Okey tak? Okey, jadi kalau yang sebelum ni tadi kita dapat garis lurus. Mana tadi? Kita dapat garis lurus.
Kita dapat garis lurus, jadi awak ambil 2 titik, ambil satu X kosong, satu lagi X-nya pi. Lepas tu gariskan saja. Tapi untuk soalan yang ini, kita bukan garis lurus. Dia adalah graf reciprocal, graf salingan. You tak boleh ambil kosong dengan pi, ambillah apa-apa selain daripada kosong. Sebab you masukkan kosong, tak dapat jawapan. Boleh Okey, jadi ingat bilangan penyelesaian yang seperti itu. So sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey, jadi dekat sini pun sama sebab dia ada soalan B tadi kan. Soalan B dia macam ni. Jadi sama je. Tengok ya, saya akan tunjuk kamu untuk B supaya kita dapat balik. Kita tengok nak dapatkan persamaan garis lurus dia. Okey, Y sama dengan 3 cos. Y sama dengan 3 cos 2x. Allah Akbar, tak boleh tulis dah. Okey, tambah 2. Yang B apa? Baca soalan B. Saya malah nak patah balik. Baca B. Faiz? Faiz baca soalan B? Ya. Baca soalan B tu. Apa dia kata? 3 pi 3 pi cos 2x cos 2x sama dengan sama dengan 8x tolak pi. Okey. Okey, sama juga dengan yang cikgu tadi. Ngelak-ngelak. Okey. Okey tak? Sama dah? Ngelak-ngelak. Allahu Akbar. Tak apalah. Dia kalau lag pun sekarang, nanti awak tengok record. Sebab saya record guna screen recorder ni. Jadi walaupun dia lag, dia tak akan dalam recording tu dia cantik je. Sebab dia record suara saya. Dia bukan record sistem yang kalau dia ada gangguan. Okay, nanti awak boleh tengok balik lah. So 3 pi cos 2x. Sama juga dengan yang sebelum ni, iaitu kita akan buat persamaan serentak. Jadi apa yang kita buat di sini, you tengok. Dia ada 3 cos 2x. Saya punya 3 cos 2x yang ini. Jadi saya tinggalkan dia dalam 3 cos 2x. Jadi 3 cos 2x sama dengan 8x tolak pi. Kita bahagi pi. Okey? Jadi saya dapat 3 cos 2x ialah 8x per pi tolak 1. Manakala persamaan yang pertama, y tu, y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Saya nak 3 cos 2x. Jadi dia dapat y tolak 2. Jadi 3 cos 2x, ini 3 cos 2x. Jadi 3 cos 2x adalah y tolak 2 sama dengan 8x per pi tolak 1 tambah 2. So, you akan dapat y sama dengan 8x per pi tambah 1. Ini awak punya graf. Jadi, saya harap kamu faham cara nak membentuk persamaan. So, you dapat sini. Ini soalan A. Ini awak punya soalan B. You dapatlah 8x per pi tambah 1. Bila dia 8x per pi tambah 1, dia adalah graf linear di mana x-nya berada di atas. Jadi kita boleh ambil 2 titik. Saya ambil titik kosong dengan 1/4 pi. Okey, sebenarnya kalau kita ambil pi boleh. Kalau kita ambil pi, awak tengok kalau kita ambil x, y, kita ambil kosong dengan pi. So kita dapat kosong, masuk sini 1. 8 pi bagi pi 8. 8 tambah 1, 9. Jadi kalau untuk pi nak cari 9, jauh tak tahu dekat mana. That's why dia ambil 1/4 pi. Ataupun kita ambil pi per 2 pun boleh. Masukkan dekat sini pi per 2 pun boleh. So awak gariskan, dapatlah bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian iaitu titik persilangan antara dua graf. Awak dapat 1 titik. Faham? Okey tak? Okey, saya tunjuk satu contoh soalan. Okey, tengok dekat sini. Dia kata, okey, tapi dekat sini dia kata menggunakan skala. Oh, semua guna skala. Okey, kalau dia kata dengan menggunakan skala, maksudnya awak kena buat graf lah.
Jadi kalau contohnya soalan tahun ini dia kata menggunakan skala, jadi awak kena buat jadual. Maksudnya dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.5 unit, paksi Y dan paksi X. Kedua-duanya menggunakan skala yang sama. So awak kena buat graf ini. Jadi kalau soalan guna skala, maka awak kena buat jadual. Kalau dia kata 0 hingga 4, buatlah X, Y, X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Awak kena plot satu titik demi satu titik. Okay. Lepas ni untuk next class saya akan tunjuk betul-betul yang ini. Sebab kita takut kalau dulu tak ada soalan menggunakan skala ni. Soalan dulu dia pada soalan nombor 3 ni. Lakaran. Bila lakar, maksudnya you boleh guna. Y sama dengan 3 sin 2x. Oh, okay, kita tahu kita punya maksimum 3, minimum kita adalah negatif 3. Kemudian kita tahu kita ada 2 putaran. Awak buat je lah 2 putaran. 1, 2, dah settle. Tapi sebab dalam kes ini, dia kata dengan menggunakan skala. Bila dia kata menggunakan skala, seolah-olah kat situ kita akan plot titik demi titik. Bila plot titik demi titik, you kena buat jadual. Faham? Jadi saya nak untuk latihan, saya nak awak buat soalan nombor 3. Tengok yang 1, 2 tinggal dulu. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Faham? Soalan 3 dan 4. Faham? Boleh? Faham. Okey. So buat 3 dengan 4, buat pada awak punya buku tulis lah. Okay, next class kita akan buat yang menggunakan skala. Maksudnya kena ready dengan kertas graf. Boleh Okay, ada apa soalan? Ada apa soalan tak? Tak ada Okay, so kalau tak ada saya stop dekat sini. Okay, kita jumpa hari Jumaat. Boleh? Okay, bye. Assalamualaikum. Boleh. Okay, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Sama.